Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abina ummatina wa mahawa anbiya wal awliya wa syuhada wa salihin wa ila syairin malaikati muqarrabin al ghaib. Ibu bapa kita, isteri suami kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, semua kaum kerabat, roh-roh terutama yang mendirikan madrasah ini, Allah yarham Haji Taib, ya, insyaallah ahli kubur semua, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa fahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jadi sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi diberikan kepada kita kurniaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana kurniaan hidup ini untuk semata-mata kita mengesahkan Allah, untuk semata-mata menceritakan kisah-kisah, iaitu dirinya, mengesahkan dirinya sendiri. Alhamdulillah bersyukur kita dengan kehadiran Pak Din, ya, Alang, semua yang hadir, muslimin muslimat yang dihormati semua, ya. Kita beruntung berada dalam majlis yang mana tidak ada majlis yang lebih agung, yang lebih disukai oleh Allah serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan majlis yang di dalam majlis ini tidak ada lagi lain yang kita hendak, melainkan betul-betul kita hendakkan kepada Allah seperti mana yang Allah kehendaki kita ini dihidupkan Allah, dizahirkan oleh Allah. Kita sudah mengetahui bahawa kita ini diberi faham oleh Allah, hidup kita ini adalah menceritakan tentang keesaan diri Allah, cerita-cerita esanya, kisah-kisah esa dirinya tunggal, bukan ada kisah-kisah yang lain. Baik malaikat yang berjuta-juta, semuanya ada tugas-tugas masing-masing, dan juga yang kita lihat kepada seluruh alam ini, semuanya Allah jadikan tidak sia-sia. Semuanya mengikuti apa saja skrip-skrip, apa saja cerita-cerita, kisah-kisah yang Allah nak ceritakan. Itu kehendak Allah. Kalau kita benar-benar dah mengenal diri, mengenal Allah, alhamdulillah, Allah memberikan kepada kita kefahaman di sisi Allah, maka kita sudah lebur, tidak ada, maka kita akan melihat sekalian alam ini dijadikan oleh Allah dari tangan kekuasaan Allah, daripada kehendak Allah, sekalian alam, malaikat-malaikat, manusia-manusia, binatang-binatang, jin-jin, tak kira iblis sekalipun, Allah juga yang menciptakannya. Maka kita akan nampak semua tangan-tangan kekuasaan Allah. Siapa-siapa, sesuatu apapun yang 7 lapis langit, 7 lapis bumi,
seisi-isinya, penciptaannya hanya mutlak di tangan Allah. Dan kehendak Allah lah yang menciptakan baik dan buruk, tinggi dan rendah, siang dan malam, surga dan neraka. Semuanya kehendak-kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita faham bahawa kita akan selalu duduk tenggelam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan melihat dengan penglihatan Allah. Barulah kita tahu kita tidak memiliki penglihatan, dan kita mengetahui bahawa kita tak pernah hidup. Yang hidup hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Baru aman diri kita. Kita akan melihat roh-roh yang berada di sekalian alam ini, yang mana dia telah keluar daripada dunia ini, telah wafat, maka dia berpindah ke alam roh-roh. Mereka bukan mati, tetapi mereka pindah ke alam roh-roh semua. Jadi roh-roh tu semua berada di sekeliling kita. Bukan maksudnya mereka itu hilang ataupun lenyap, tetapi mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang tahu. Jadi begitu jugalah bila kita duduk di majlis ini, tidak lain roh-roh yang suci-suci, para malaikat, para roh-roh para nabi, semuanya berkitar-kitar, disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk duduk dalam majlis agung ni. Kerana mereka sangat menginginkan cerita-cerita tentang keagungan Allah, cerita-cerita tentang kebesaran Allah yang asli, yang dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita dapat turut bersama, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh semua roh-roh, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Maknanya Allah menyuruh dengan izin Allah, para roh-roh para nabi, para wali Allah, dan sekitar orang-orang suci, dan juga para malaikat disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk turun, untuk melihat, untuk mendengar, untuk menyaksikan orang-orang yang benar-benar ketika di dunia ini benar-benar nak mengesakan Allah, maka mereka duduk dalam kumpulan fatauli fi ibadi. Mereka tergolong daripada golongan orang-orang yang duduk dalam golongan yang sejak dahulu lagi zaman Nabi Adam hingga 124,000 nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni golongan-golongan orang yang benar-benar beribadah kepada Allah, benar-benar mengenal Allah, hingga ia dicap fad'uli fi ibadi, maka masuklah engkau ke dalam golongan hamba-Ku yang benar-benar beribadah, mengesakan Allah benar-benar. Maka kita duduk di sini benar-benar nakkan mengesakan Allah. Tidak ada tujuan projek ini, tidak ada satu tujuan niat kita untuk sesuatu keduniaan ataupun selain daripada Allah. Melainkan benar-benar kita duduk dalam majlis ini adalah majlis untuk semata-mata mengesakan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Tiada keakuan-keakuan yang lain, tiada kehendak-kehendak lain. Dan kehendak-kehendak lain jadi buta kepada kita. Yang kita nampak kehendak kita yang jelas, nyata adalah kepada mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kurniaan rahmat pemberian Allah kepada kita. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada kurniaan yang lebih besar dan rahmat yang lebih besar melainkan Allah meleburkan, melenyapkan diri kita hingga betul-betul kita mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya sebenar. Inilah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk nyata supaya umatnya memahami ataupun faham bahawasanya ala tuju kita adalah menombor satukan Allah, iaitu ilahun wahid, menuju kepada menombor satukan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah ala tujuan yang sebenar-benar. Ini yang dinamakan tadi makam keberuntungan sesiapa yang ketika di dunia ini dia telah mendapatinya. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memangnya kita tidak layak untuk menduduki makam keberuntungan ini. Yang layaknya adalah para rasul, para nabi, para wali Allah. Tetapi Allah memilih kita bukan sebab dengan amalan kita ataupun sesuatu ilmu yang ada pada kita, tetapi rahmat Allah, kurniaan Allah semata-mata di sisi Allah memilih kita dan telah mentakdirkan kita. Bukan disebabkan doa kita, bukan disebabkan apa pun, tetapi adalah rahmat dan kurniaan Allah serta takdir dan takbir Allah menentukan kita berada di dalam keadaan
mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya manusia-manusia pada keadaan sekarang ini, penghujung zaman dan pengakhir zaman ini, sedikit sekali yang mendapatkan keberuntungan yang tadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahawasanya keberuntungan adalah orang yang betul mengenal diri, mengenal aku, dan juga ia lebur, tidak ada lagi keakuan dirinya, yang ada adalah menampakkan sekalian alam yang dijadikan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua tidak sia-sia, yang dinampak semuanya adalah penzahiran, pentajalian. Sekalian alam ni dia nampak Allah dahulu. Dia tidak nampak apa yang Allah tajalikan, tetapi dia nampak siapa yang mentajalikan. Tidak lain, sekalian alam ini adalah kepunyaan Allah. Allah menjadikan kehendak-kehendaknya, menjadikan yang baik, iaitu para malaikat, para nabi, para rasul, para wali-wali Allah yang baik, ada diciptakan pula yang batil. Maka tidak sia-sia juga yang batil Allah ciptakan. Dari itu kita duduklah dengan Allah, tenggelam hilang keakuan diri kita, supaya kita dapat membezakan antara hak dan batil, dan kita duduk dengan Allah, bukan duduk memilih antara hak dan batil. Kita duduk di sisi Allah lebur, maka kita akan nampak yang hak dan batil adalah tangan-tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang hak dan yang batil semuanya adalah daripada kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maha sempurna, maha bijaksana Allah menciptakan. Jangan kita kata, mengapa engkau menciptakan iblis sia-sia ya Allah? Jangan kita berkata begitu. Kerana Allah menjadikan tu adalah dengan kebijaksanaan Allah. Dengan sebab Allah menjadikan iblis, mendatangkan kefahaman kepada kita bahawasanya jangan kita menjadi sombong begitu. Jadi semuanya ada ala tuju sebenar. Tidak ada sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sia-sia yang Allah ciptakan. Maka itu kita harus faham. Duduk dalam keadaan mengenal diri, mengenal Allah, baru selesa, baru tenteram, baru aman diri kita. Sebab kita tahu semuanya, kelakuan kita yang dahulu dan sekarang dan ke depan, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita merasa ada keakuan diri, menyebabkan kita rasa berbalah-balah dengan Allah. Kita tidak puas hati dengan Allah. Bila nikmat yang sampai kepada kita, kita syukur, kita terima kasih. Bila tidak dapat, kita memprotes. Padahal baik atau buruk, segalanya ditentukan Allah. Allah nak melihat ahsanu amalah. Bagaimana kita mengolahkan. Bila dapat yang baik, alhamdulillah ya Allah, semuanya daripada Engkau ya Allah. Engkau tu lebih baik daripada segala yang baik. Bila dapat sesuatu musibah ataupun sesuatu malapetaka, maka kita berkatakan ini semua juga daripada Engkau ya Allah. Engkau sendiri yang tahu melepaskannya. Sesungguhnya dudukkan aku di sisimu, dan jangan kau biarkan aku berada di antara kedua-dua sisi itu. Kerana di antara kedua sisi, nikmat dan juga malapetaka, ujian, maka di tengah-tengah tu kita duduk adalah di sisi siapa yang menjadikan. Jadi kita tidak risau. Pasti ke depan kita ada baik, ada buruk. Ada siang, ada malam. Ada tinggi, ada rendah. Ada hina, ada mulia. Ada surga, ada... Pasti ke depan kita. Jadi jangan dirisaukan di situ, kata Allah. Yang risaunya engkau tak mau duduk denganku. Yang risaunya engkau tak duduk dengan aku, tak mengesakan aku. Engkau ada keakuan diri engkau. Itu lebih bahaya antara duduk dua itu. Jadi nak duduk selamat, Allah tak ada. Allah Ta'ala kata, irji'i ila rabbiki. Irji'i, datang kembali kepada Allah, lebur, baru kita akan melihat sekalian alam ni diatur oleh Allah. Jadi kita tidak risau apa akan jadi ke depan kita. Yang kita risau adalah kita tak mengesakan Allah. Maka itu baru boleh kita talkinkan bahawa di hadapan Allah, la ilaha illallah, kita dah mengetahui sekalian alam ini semua ditakbir oleh Allah. Sekalian alam ini tidak ada. Yang ada hanya Allah. Sesuai dengan kalimat sakti yang kita sebut, la ilaha illallah. Baru betul kita sebut la ilaha illallah dengan keadaan kita meyakini nyata sekalian alam ni ditakbir oleh Allah. Kalau kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, kita sebut beribu kali, berpuluh tahun, beratus ribu kali kita sebut, tetapi kita tak dapat menyatakan dengan jelas apa yang kita sebut. Tetapi cukup kita memahami, mempelajari ilmu kenal diri, kenal Allah. Alhamdulillah, Allah memberi faham bahawa sekali kita sebut, kita mau menjaganya terus
supaya kita tidak nampak yang lain sekalian alam ni. Syurga ke neraka kita tak nampak lagi dah. Memang ada, tapi yang kita nampak siapa pencipta dia. Sentiasa kita berkehidupan dengan Allah. Ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada penghujung zaman, pengakhir zaman ini dah manusia dia jadi asing dah ilmu ni. Padahal Rasulullah SAW daripada Nabi Adam alaihissalam membawa la ilaha illallah, Adam Nabi Allah. La ilaha illallah, Nuh Rasulullah. Semua ada bawa la ilaha illallah. Baru nama tu di tajali disebutkan tadi siapa-siapa yang membawanya. Saksi-saksi yang menyatakan bahawa yang wujud hanya Allah itu adalah manusia, yang diutus adalah manusia yang insan kamil wa mukamil. Yang sempurna, yang apabila dia menyebutkan la ilaha illallah, maka sempurna dia menyatakan dirinya tidak ada. Bukan lagi manusia-manusia yang berada di dalam keadaan kejahilan. Manusia-manusia yang menyangka dia itu ada keakuan diri, yang mengakui bahawa dia ni lah yang boleh menggerakkan dirinya sendiri. Dia mengakui bahawa hidup ni adalah terjadinya bukan daripada Allah. Ini manusia-manusia ini yang akan membawa kita ke arah kesesatan. Ada Allah ciptakan manusia yang begitu, yang dijadikan dirinya sebagai hawa nafsu di dalam ayat Al-Quran. Allah mengatakan, adakah kau tidak pandang ada manusia yang menyembah hawa nafsu, yang engkau nak ikut? Kazibah, mereka ini adalah membawa perangai-perangai daripada datuk nenek mereka, daripada Fir'aun keturunannya, iaitu mereka ni membawa berita-berita yang penipu. Dia mewarisi daripada Fir'aun punya keturunan yang masih ada di muka bumi ini. Seperti mana ada keturunan-keturunan alul bait Nabi, ada keturunan-keturunan bangsawan, ada keturunan-keturunan Sayyidina Abu Bakar, ada keturunan-keturunan hamba-hamba yang soleh, wali Allah. Juga ada keturunan-keturunan daripada iaitu yang mengaku Tuhan seperti Fir'aun, laknatullah, seperti Namrud, Hamam, dan juga kuncu-kuncu sealiran dengan perjalanan batil mereka. Yang seperti mana dalam Al-Quran Allah mengatakan Al-Fatihah itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Maknanya kita tak mahu jalan-jalan yang begitu, yang batil, yang membawa keakuan diri. Nah, kita menghadapi sekarang ni era kita pengakhir zaman adalah era di mana manusia-manusia yang berada di dalam berkumpul di dalam keadaan bersatu untuk berbuat maksiat. Ini zaman kita ni, berkumpul bersatu berbuat kesyirikan. Kerana kembali Rasulullah di zaman awal Rasulullah datang kepada kaum jahiliyah, mandi arak, bukan minum arak, mandi arak, bukan zina, tapi pesta zina beramai-ramai. Itu jahili. Kembali sekarang ini kita lihat manusia berbondong-bondong untuk mencari keakuan diri puncanya. Maka kita ni lah yang sedikit yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dihina, dicaci maki. Seperti mana dulu pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW, yang ada beberapa orang itu teruk diseksa, teruk di adik-beradik dia, kaum keluarga dia pun sendiri tak menganggap bahawa pelajarannya Nabi Muhammad SAW, pengikut-pengikutnya tak betul, diseksa macam-macam. Jadi kita, Alhamdulillah, Allah Ta'ala melindungi kita dengan rahmat dia. Masih lagi kita dapat bergerak dalam keadaan kita menyampaikan risalah daripada Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat dia, tabi'in, sampai kepada wali-wali Allah. Kita masih meneruskan, Alhamdulillah. Hendaknya kita mati kita dalam keadaan terus mengajakkan manusia, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita kesian melihat manusia pada akhir zaman ini, dia berbangga dengan berbuat kesyirikan dan tidak dia sedari. Malahan dia sedari, dia mempermain-mainkan, menangguh-nangguhkan, seolah-olah tak ada rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah mengurniakan berbagai nikmat, keamanan, ketenteraman, kesehatan, berbagai nikmat, tetapi dia tidak betul-betul berakhlak dengan Allah. Dia sekadar dia solat, sekadar puasa begitu, tetapi tidak benar-benar bersungguh-sungguh untuk sentiasa 24 jam mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang disuruh oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti mana Allah suruh ikut jejak langkah
Nabi Muhammad SAW bukan syariat aja, syariat, tarikat, hakikat wal makrifatnya. Maka kita lihat sekarang kita kena bertambah bersungguh-sungguh lagi. Siang dan malam, tengah malam kita membuatkan lagi, menghantarkan Allahu nurus samawati wal ard kepada sekalian alam ini. Kerana sekian alam ini adalah sentiasa menyuluh. Jadi kita menyambung untuk menyuluh nurun ala nur yang tetap daripada azali dan abadi itu tadi. Cuma manusia-manusia itu yang melarikan diri daripada cahaya-cahaya yang Allah Ta'ala terang menerusi nur Nabi Muhammad SAW yang mempunyai rahmatan lil alamin sekian alam. Manusia-manusia yang jahil, manusia-manusia yang melengah-lengahkan, manusia menunggu-nunggu, menunda-nundakan, bahawa nanti sampai kepada keadaan dia tidak dapat sampai nak menunda lagi datang sakaratul maut. Waktu itu dia minta kepada Allah untuk dihidupkan. Waktu itu tak guna penyesalan lagi. Dari itu mengorak langkahlah cepat. Ya. Jadi perkataan-perkataan apa yang kami ucap ni adalah perkataan kasih sayang. Perkataan yang sangat sayang kepada semua makhluk-makhluk Allah. Ya. Yang Islam maupun yang tak Islam, semuanya kita berada dalam kasih sayang. Kita ajakkan. Kerana Nabi Muhammad SAW diutus untuk bukan orang Islam, tetapi untuk rahmatan lil alamin kepada semua. Jadi kami semua ini juga berseru, menyeru juga seperti mana yang Allah Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Ikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana ingin dicintai oleh Allah, ingin lebur, ingin hilang, tak ada keakuan diri dalam kecintaan itu, maka harus ikut jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada jalan lain lagi. Inilah jalan yang betul-betul, yang benar dan nyata yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lagi jalan yang lebih untuk sampai tepat kepada Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita beruntung mendapatkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kita sama-sama iaitu ruhama'u bainahum, kasih sayang sesama kita, tingkatkan lagi daripada sehari ke sehari. Seperti mana Allah meningkatkan rasa kasih sayangnya kepada kita. Ini hari 7 lah umpamanya Allah sayang kita. Besok 8. Besok 9 kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah tak pernah menurun. Jadi kita ajar diri kita sebagaimana Allah itu sebagai contoh. Dan Nabi Muhammad SAW mengikuti contoh. Maka dia bertambah lama, bertambah sayang kepada umatnya. Maka kita juga, lagi kita melihat keadaan umat, lagi kita bertambah sayang. Hendak pula umat pada akhir zaman ini banyak mengejek-ngejek, banyak senda-sendakan, mengolok-olokkan pekerjaan kita. Alah, kita ni seperti semut, boleh kepadamkan api Raja Namrud nak membakar Nabi Ibrahim. Jadi begitulah mereka pandang kita. Kita memang tidak memiliki apa-apa. Kita tidak ada apa-apa. Kita ibarat tentera Badar yang tidak memiliki apa nak melawan beribu. Memang kita ni kecil sangat. Kita hanya 2% atau 1%. Yang lain 98-95% semuanya cukup komplit kekuatan-kekuatan mereka. Kalau mereka nak hancurkan kita dari segi logik akal saja, mereka akan dapat mengalahkan kita. Boleh menstopkan pekerjaan kita ni. Tetapi perlu ingat, kita walau sikit, walau semut tu dia nak memadamkan api, Namrud tu tak akan boleh padam segi pemikiran manusia, tetapi Allah berkehendak kepada orang-orang yang hatinya suci, maka Allah Ta'ala akan berjanji, sesiapa yang memusuhi orang-orang yang mencintai Allah, mencintai Rasul, maka Allah sendiri yang kalian hadap. Bukan kalian hadap kami yang kecil, tapi kalian hadap adalah Allah sendiri. Maka kalian harus berhati-hati. Kami tidak mahu kalian berada di dalam kesusahan. Malam kami berdoa kepada Allah, jangan apa-apakan mereka ya Allah, kerana mereka tidak tahu ya Allah. Kasihani mereka ya Allah. Berilah kepada mereka ya Allah kesadaran ya Allah. Berilah mereka hidayah. Itu yang kami pohonkan. Walaupun Allah nak mengistiarkan perang pada kalian, tapi kami bermohon ya Allah, tolonglah ya Allah, ampunkan. Dia hamba engkau lebih tahu ya Allah. Beri kesadaran. Ini yang doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai dalam hidup kehidupan di waktu malam. Mereka munajat kepada Allah dalam keadaan menangis, hendakkan manusia-manusia ini selamat untuk dapat kenal diri, kenal Allah Subhanahu wa taala. Dari itulah kita sama-samalah, kalau benar-benar
kita ni betul-betul hendakkan kepada Allah, benar-benar kita nakkan ketenangan yang sebenar-benar, bahawasanya hendaklah kita bersama-sama seperti mana Allah sendiri menyuruh di dalam Yasin, surah Yasin, iaitu ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti orang yang di mana dia membawa dakwah, dia menyeru kepada kita dengan kasih sayang, dia tidak mahu kepada upah imbalan apa pun. Maka dia benar-benar ini penyelamat. Maka Allah sendiri mengatakan, ikutilah mereka itu. Kalau kalian tidak mengikuti kami, maka kalian yang merugi, bukan kami. Kami dah mengajakkan dengan cara yang benar apa yang disuruh oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalianlah yang akan rugi. Kalian tidak mengikut bersama dengan kami, rahamau bainahum, kasih sayang antara sesama kami. Tetapi kalian menjauhkan, kalian mencari olah-olah, kalian mencari sesuatu yang sesungguhnya kalian rasa kalian boleh selamat. Sesungguhnya apa pun selain Allah, kalian tidak akan selamat. Kembalilah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya rasa cukup sampai situ dulu. Kita minta pencerahan daripada Al-Fadil Ustaz Ahmad Auza'i Al-Masri dan juga Syekh Latif dan juga yang lain-lain alang untuk menambahkan lagi pencerahan di dalam Allah wabarakatuh. Marilah sama-sama anak-anak sekalian kita berzikir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا يا كريم يا فتاح يا عليم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dalam sesi yang lepas kita ini dah buka ulasan tentang kita ini sudah berada di era akhir zaman berdasarkan hadis yang telah dihuraikan. Kita dah masuk dalam era akhir zaman. Ramai ulama yang cakap macam tu, masuk Ustaz Wadi Anwar, Ustaz Auni, banyaklah para masyaikh yang telah kita kata yang demikian. Bahkan hadis sendiri berkata demikian, iaitu ketika menaik peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah di atas langit sana, Rasulullah jumpa satu orang perempuan tua yang sangat bongkok. Jadi perempuan itu apabila malaikat ditanya oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril, apakah simbol orang perempuan tua tu? Rupa-rupanya malaikat Jibril kata itu adalah lambang dunia ini yang sudah sangat tua. Dunia ni yang sudah sangat tua. Maknanya era akhir zaman tu bila-bila masa. Allahumma salli ala Muhammad. Justru bila sampai di era akhir zaman, saya nak tanya kepada sidang hadirin, muslimin muslimat sekalian, sahabat-sahabat, anak-anak sekalian, cuba kita fikir. Apakah seruan yang nak dibawa? Apakah seruan yang nak dibawa? Apakah seruan yang nak dibawa? Jadi bila ada seorang hamba Allah, seorang da'i, ada seorang da'i yang konsisten dan juga istiqamah di dalam dakwahnya. Di dalam dakwahnya bersungguh-sungguh dia di dalam dakwahnya. Setiap hari
dia konsisten di dalam menerangkan tentang betapa pentingnya menghilangkan keakuan diri. Menghilangkan keakuan diri ni kalau dalam bahasa yang mudahnya membuang sombong lah. Membuangkan sombong. Kalau dalam bahasa yang mudah fahamnya, macam mana cara kita nak buang sombong. Dia benda ni memang complicated. Dan buang sombong ni para ulama tasawuf suka membincangkan dia. Dan mengaji ilmu agama ini satu medan yang dapat menjana kesombongan, tuan-tuan ya. Ini memang ulama syariat, ulama hakikat, ulama tasawuf memang mengakuinya. Dia lain dengan kita mengaji ilmu-ilmu keduniaan, ilmu-ilmu kita panggil ilmu bukan ilmu sekular, bukan ilmu agama lah. Kedoktoran ke, lawyer ke, architecture ke, engineering ke, kita boleh dabik dadah. Saya ni ada IR dalam bidang engineering. Jadi ikut cakap saya, bangunan mesti macam ni. Kita boleh dabik dadah. Dalam bidang apa nama ni, kedoktoran. Saya doktor pakar ya, kena dengar cakap saya. Dia boleh cakap macam tu sebab dia ahli. Tapi dalam bidang agama ni lain sikit. Bidang agama tak boleh rasa tinggi diri, tak boleh rasa sombong. Siapa yang dia mengaji tinggi kemudian dia rasa sombong, itulah yang paling rendah dalam bidang agama. Jadi dalam bidang agama dia special sikit. Makin tinggi mengaji, makin kena belajar cara nak rendah diri. Makin dalam, makin hafal Quran, makin hafal ilmu hadis, makin berjuta hadis hafal, makin kena mengaji bagaimanakah cara untuk merendah diri. Makin mengaji, kena mengaji macam mana cara nak hilangkan wujud diri. Bila hilang wujud diri, tak ada kesombongan. Sebab diri tu tak ada, macam mana sombong nak bertempik. Diri tu tak ada, macam manakah riak nak bertempik. Tak ada wadah. Jadi ini kaedah yang mudah lah untuk menghilangkan kesombongan, iaitu ikhtiar macam mana cara dia untuk menghilangkan wujud diri. Zikir dia ialah la ilaha illallah. Zikir banyak-banyak. La ilaha illallah. Namun zikir ini dia sunnahnya memang kena ada talqin. Kena ada talqin 3 kali daripada awliya Allah. Jadi macam benih masuk dalam hati, tumbuh. Dia tumbuh. Saya di Mesir dulu, saya pernah ditalqinkan oleh rezeki jumpa di masjid. Dia sebut saya Allah 3 kali, tapi saya ingat peristiwa tu. Allahumma salli ala Muhammad. Ingat peristiwa tu, ingat Syekh tu. Kalau ingat peristiwa tu, kita rasa macam nak menangis, kita rasa macam nak hibur. Tengok wajah dia terbayang muka Rasulullah. Macam itulah juga wajah Rasulullah ni ada hidung sepas macam ni, 2 lubang lah. Telinga 2, mata 2, mulut ada janggut. Kita baca Syama'il kan. Bila kita terbayang wajah Syekh, orang soleh, kita terpandang wajah Rasulullah, tak salah. Sebab Rasulullah dalam Syama'il pun macam tu juga. Justru bila ada orang yang committed di dalam dakwah ni, kadang-kadang kita punya peranan sikit ya. Contohnya peranan ni kita menyediakan tempat kan. Jadi kita tak mampu nak committed macam orang-orang yang betul-betul berjiwa dakwah ni. Bahkan saya sendiri pun tak ada ilmu macam ni. Walaupun saya mengaji Mesir 4 tahun 5 tahun. Saya tak boleh berpidato dalam bab ni. Bukan keahlian saya. Jadi bila ada orang yang Allah bagi dia punya dia dalam bahasa Inggeris maybe job description ataupun keahlian ataupun kita panggil sebagai wilayah dia untuk membicarakan bab ni, maka kita kena sokong. Sekurang-kurangnya kita bantu dengan memberikan dia mikrofon, contohnya memberikan dia wadah untuk dia bercakap. Cukup dah, jadi dah, alhamdulillah. Ataupun kita bantu dia dengan menyediakan ayat teh. Ataupun kita tak boleh apa sangat, kita bantu dia dengan menyediakan telinga kita, tolong dengar. Yang lebih baik lagi, kita sediakan mulut kita untuk menyampaikan. Macam jemaah tabligh, setiap kali dia baca hadis, dia akan cakap
Itu saja tuan-tuan, tolong sampaikan kepada yang tak hadir. Itu sudah memberi makna sejak pada kecil kita join jemaah tabligh punya majlis kan. Setiap kali dibaca hadis dia akan berakhir dengan tuan-tuan sampaikanlah hadis ini kepada orang yang tidak hadir. Masuk dalam hati kita, kita pun ingat hadis tu, saat lagi kita nak sampai ke orang lain. Jadi sekecil-kecil peranan itu sudah dipandang mulia, asalkan ikhlas, asalkan kita ini ikhlas, jadilah kita buat benda kecil pun dipandang mulia, bahkan sama nilai dia dengan tuan yang berceramah tu. Sama nilai dengan tuan berceramah, sebab kita buat apa yang dia mampu. Kita buat apa yang kita mampu, dia buat apa yang dia mampu, yang ni buat apa yang dia mampu, yang ni budak kecil ni buat apa yang dia mampu, dia hanya boleh bancuh teh saja. Semua Allah bagi pahala yang sama. Sebagaimana kata Al-Fadhil Ustaz tadi, semua yang kita buat ini, semua yang dia ceramahkan nampak je garang, tapi sebenarnya nak berkasih sayang. Nak ajak semua, nak ajak bergabung, nak ajak sama-sama mengesahkan Allah. Semuanya natijah dia ialah kasih sayang. Kecintaan. Kasih sayang, kecintaan. Kasih sayang, kecintaan. Kasih sayang, kecintaan. Itu dia. Punya cinta ni para awliya Allah ni sampai ke tahap kadang-kadang kita dengar tu pelik tapi kita sangka baik. Contohnya kalau guru saya Tuan Haji Yusof dulu, dia kata kalau boleh syaitan pun dia nak Islamkan, iblis pun nak Islamkan, kalau boleh dajjal pun dia nak Islamkan. Kita dengar memang pelik kan, tapi itu hasrat dia. Kata Tuan Haji Yusof, dia kata kalau boleh neraka tu aku nak doa ke Allah, kosongkan neraka, semua masuk dalam syurga Allah. Allah macam tu punya rahmat, macam tu punya kasih sayang. Allah, terbayang ayat Quran, wa rahmati wasi'an kulla syai'. Rahmat aku melitupi semua benda. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku melitupi semua benda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oleh kerana itulah, hadirin hadirat, anak-anak para santri sekalian, ambil semangat dan ambil kasih sayang. Kasih sayang. Semua ini yang dibicarakan adalah kerana kasih sayang, mahabbah, nak menyatukan umat Islam. Umat Islam dulu, kita fikir umat Islam dulu. Bila umat Islam kuat, InsyaAllah Allah menghadiahkan kemenangan. Bila umat Islam kuat, Allah menghadiahkan kemenangan. Inilah sunnah siratal mustaqim tu. Alladzina an'amta alaihim. Sultan Salahuddin Ayyubi menyatukan umat. Sultan Al-Fatih menyatukan umat. Dengan akidah. Dengan akidah. Menyatukan umat dengan akidah. Jadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sifat 20 itu sudah memberikan banyak jasa. Jadi ini merupakan buah daripada sifat 20 itu. Sehinggalah kita menyatakan makhluk tidak memberikan bekas, tidak memberikan mudarat, tidak memberikan manfaat. Akidah. Salah satunya inilah. Salah satunya buah daripada sifat 20 berkenaan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan hidayah, taufik, inayah, rahmat, kasih sayang daripada Allah SWT, maka alhamdulillah Allah SWT mengumpul, meletakkan dan memilih kita berada di dalam majlis Allah SWT, di dalam rahmat Allah SWT, di dalam rumah Allah SWT, dan juga di Raudhatul Jannah, taman-taman syurga insya-Allah. Dan kita dalam majlis ini Allah SWT kata, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Majlis kita tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan menyeru kepada Allah SWT, membesarkan Allah SWT, perkataan mentauhidkan Allah SWT dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengesahkan Allah SWT sebagaimana Allah SWT mengesahkan dirinya sendiri. Itulah perkataan yang paling terbaik,
perkataan ma'rifatullah. Perkataan kita nak kenal diri dan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak kenal Khalik pencipta kita. Sebab tu bila kita nampak apa pun, kita nampak Khalik, kita tak nampak makhluk. Walaupun Allah SWT terjalikan bagai-bagai ciptaan dia, sama ada diri kita sendiri dan sebagainya, bukit muka gunung ganang, tapi kita lihat pencipta dia, itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah kita nak usahakan supaya kita dapat hakikat kenal Allah SWT dengan sebenar-benar, iaitu al-haqqul yaqin. Kita tingkatkan kepada kamalul yaqin. Jadi kita nak esakan Allah SWT supaya kita nak buang keakuan diri, kita nak leburkan, macam Ustaz kata tadi, Masya Allah, bila kita dapat hilangkan keakuan diri kita tu, maka akan lahirlah keikhlasan. Sebab tak ada tempat lagi kita nak tempek kesombongan kita, keegoan kita, keangkuhan kita dan sebagainya. Sebab diri kita dah hilang, kita dah leburkan, kita dah nafikan dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Masya Allah, Ustaz pun kata tadi, kita nak usahakan supaya 24 jam kita ni senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak macam mudah lah, tapi kita tak bolehlah buat mudah. Sebab 24 jam ni kadang-kadang kita lalai, kita lupa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 24 jam lah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa ingat Allah SWT, berzikir kepada Allah SWT. Walaupun di dalam keadaan tidur sekalipun, kita nampak mata saja Nabi SAW pejam, tapi hati baginda SAW celek. Makna 24 jam baginda SAW tak pernah lupa, tak pernah lalai, tak pernah tinggal zikir, ingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah kita nak ikut dan usahakan supaya kita juga dapat kenal Allah SWT dengan hakikat hakul yakin, dengan kenal yang sebenar-benarnya. Jadi insya-Allah sedikit perkongsian daripada saya, insya-Allah saya sudahilah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia rahmat inayah pada petang yang mulia ini dapat kita berkumpul bersama-sama menceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana hala tuju tak lain menafikan keakuan diri kita yang ada hanya Allah. La ilaha illallah. Jadi seperti mana yang dikatakan oleh Ustaz Azai Pak Lang tadi, mengatakan bahawa la ilaha illallah ni dikaitkan dengan bedah siasat. La tu apa, dia menafikan keakuan diri yang ada hanya Allah. Itulah yang sebenar-benarnya yang Rasulullah SAW ajar, menafikan keakuan diri yang ada hanya Allah. Itulah yang manis tiada pahit yang sebenarnya. Jadi saya teringat kepada satu daripada Jalaluddin Rumi. Dia menafikan keakuan diri yang ada hanya Allah, bukan mengaku Tuhan. Jadi bukan aku dirimu, tetapi ku sekadar ceritamu. Jadi kita ni tak ada, semua cerita Allah semua. Semuanya cerita Allah. Itulah yang sebenarnya. Itu wali-wali Allah yang memberitahu sebegitu. Jadi saya merisaukan fatwa-fatwa yang dikatakan sesat yang sebelum-sebelum ni. Khutbah Jumaat sekalipun dah keluarkan mengatakan sesat orang yang membawa benda yang sebegini. Bahaya bagi mereka. Jadi saya mengharapkan bertaubatlah. Sebab ini Rasulullah SAW ajar. Daripada Rasulullah SAW sampai para sahabat, wali-wali Allah, sampai ke kita ni. Jadi kita kena memikirkan bahawa pendidikan yang dulu sampai sekarang ditutup benda ni. Yahudi tutup benda ni. Jadi kita ni kena kembali kepada Allah, nak keluarkan benda ni balik. Nak kembali kepada Allah. Jadi sekadar mampu, yang seperti Syekh Aziz beritahu tadi, kita sekadar semut. Sekadar semut ataupun burung pipit. Yang nak membantu Nabi Ibrahim tadi, tak apa. Itu bukan yang dikatakan mampu tidak mampu, tapi kita duduk dengan Allah tadi. Wa qadara rabbuka alla ta'budu. Sekadar mampu bukan mampu, kita tak mampu. Tapi kita nak bersama dengan siapa sebenarnya? Jadi kita ni dah bersama dengan Rasulullah SAW. Sebab
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu. Kita dah menghala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang ni. Jadi tuan-tuan yang mengatakan fatwa-fatwa yang mengatakan sesat tu bahaya bagi tuan-tuan. Saya nak cakap ni sebab kalau tuan-tuan duduk di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti tuan-tuan diserang. Diserang oleh apa? Diserang oleh tentera-tentera Allah. Banyak yang berlaku di situ. Jadi kita tak mahu begitu. Bahaya. Jadi kita nak cakap Nabi Muhammad ni sesat ke? Kita nak cakap Nabi Muhammad tu sesat ke? Kalau tuan-tuan duduk di yang mengeluarkan fatwa sebegitu, duduk di zaman Nabi Muhammad pun, tuan-tuan yang orang yang pembangkang dia tu. Bahaya. Kita ni tak sedar. Kita buat dalam keadaan kita tak sedar. Itu yang paling bahaya lagi. Kalau dibuat dia sedar tak apa. Kan? Boleh bertaubat. Ya Allah, aku tak tahu ya Allah. Kan? Aku tak tahu ya Allah, aku nak berilah aku petunjuk. Tapi macam Ustaz Azhar yang cakap tadi, kesombongan yang ada dalam hati itu. Itu yang menutupi segala yang dikatakan cahaya-cahaya nak masuk. Syekh Azhar beritahu tadi, cahaya-cahaya nak masuk, tapi dia yang menutupi. Kita jangan menutupi, kita buka. Buka al-mukasyafa ghaibul fuqara. Fakirkan diri kita, nafikan keakuan diri. Mana ada kata sesat? Benda ni nafi, la. Jelas la. Jelas perkataan la, nafi dan isbat. Jangan pandai-pandai cakap ni. Masa saya teringatlah masa zaman, bukan zaman, masa minggu menyesatkan orang masa tu. Saya teringat, tapi saya risau. Saya risau bila Allah Taala mentajalikan cerita ni. Saya rasa risau orang yang menyatakan siapa yang bertanggungjawab perkara sebegini. Mengelirukan orang lain lagi. Ya Allah. Bayangkanlah. Jadi kembali, siapa yang dengar ni, mufti sekali pun dengar, betulkanlah. Betulkan balik. Saya bukan cakap saya tinggi daripada mufti, tak. Tak ada. Saya ni bawah lagi. Fardu Ain ni saya bawah lagi. Sebab apa? Awal ni makrifat Allah. Saya kenal Allah dulu. Kena kenal Allah. Takluk kenal Allah, kena kenal diri. Kenal diri tu macam mana? Menafikan keakuan diri. Itu yang sebenarnya. Jadi itu yang saya amat merisaulah orang-orang sebegini. Saya mohon supaya bukan nak cakap tarik balik. Yang Maha Pencipta, yang Maha menyatakan ketiadaan diri kamu tu, yang menyatakan ketiadaan diri kita tu, betulkan balik. Kamu bertanggungjawab. Sampai bila ni? Ni berjalan masa tau. Masa berjalan. Wal asr innal insana lafi khusr. Masa berjalan. Saya nak cakap ni memang datang langsung daripada Allah Taala supaya menegur siapa yang mengeluarkan fatwa yang bahaya ni. Ingat tu. Kita ni dalam keadaan duduk dalam keadaan nak menyatakan keesaan Allah. Habis kita nak cakap esa Allah tu kesesatan ke? Allah Ta'ala yang menciptakan kita. Tapi kita tak percayakan Tuhan ke? Tak percayakan Allah SWT yang wujud. Macam itulah keadaan dia. Jadi perbetulkan balik akidah dalaman kita ni. Kita ni dah sampai penghujung zaman ni, sampai dah tahap kita dah tahu dah. Saya dah sampaikan, Syekh Aziz sampaikan, siapa semua, Ustaz Ahmad, Pak Lang dah sampaikan, semua yang jemaah-jemaah yang lain pun dah sampaikan. Maka bukanlah kami katakan kami tidak bertanggungjawab, kami sentiasa mendoakan tuan-tuan dan kalian. Sebab kita dah tahu keadaan yang Yahudi dah menutupi, yang kita memang kena kembali balik. Kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kenal diri, kenal Allah. Pasti kalian selamat, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan kita tak duduk di tempat yang selamat, tapi duduk dengan yang Maha Pencipta, yang Maha Penyelamat tadi tu. Kita nak duduk dengan dia. Wa qadara rabbuka alla ta'budu. Itu yang sebenarnya. Jadi kita sama-samalah benda ni dinampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala amat bahaya. Bahaya sangat ni. Bahaya sangat ni kalau kita tak perbetulkan cepat. Ini melibatkan orang ramai. Ini melibatkan orang-orang yang mendengar. Khutbah Jumaat masa tu ramai orang. Sampai yang katakan stres yang mendengar benda ni pun ada. Sesat. Apa benda sesat ni? Orang balik kerja nak dengar supaya Allah tak boleh bagi ketenangan mendengar khutbah tu. Tapi dengar sesat. Yang ustaz yang menyampaikan tu pun sama juga. Sampaikan juga. Tak selidik dulu. Tak selidik dulu apa benda yang ni kata. Tengok dulu. Yang tulis tu pun sama, yang jalan pun sama juga. Tengok saya dipeliharkan Allah sebelum gitu. Jadi kembalilah. Kalau dengar ni, kembalilah. Jangan sombong. Ustaz Ahmad cakap jangan sombong. Jangan sombong. Kita turunkan kita punya ego kita tu, kembali kepada Allah. Apa tinggi sangat kita ni? Tinggi sangat ke kita sebagai manusia hamba Allah yang kerdil ni, tinggi sangat ke kita ni? Jadi turunkan ego tu. Jadikanlah pengajian
yang dikatakan kenal diri kenal Allah ni bermula daripada kenal, iaitu sirullah Nur Muhammad. Semua ada. Tuan-tuan kalian, siapa dia pun, dia raja ke, dia siapa ke, semua ada sirullah Nur Muhammad. Dia bukan Islam ke, dia Yahudi ke, semua ada sirullah Nur Muhammad. Kenallah dalam diri kalian. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian tu ada yang menyatakan laqad ja'akum, telah datang kepada kamu seorang rasul pesuruh, iaitu dalaman dia untuk wahdah, membawa kepada mengesahkan Allah SWT. Itu yang sebenarnya keadaan yang kita nak betul-betul kenal. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak lain, Nur Muhammad SAW adalah sifatullah, tak lain dia daripada nur zat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada diri kita. Mana ada, tak ada diri kita. Nak menyatakan tiada, dia. Semua dia esa. Jadi kita membawa kepada kehidupan harian. Kita meneruskan kehidupan harian, tapi dalaman kita ni sentiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sama. Menyatakan semua esa, itulah nikmat. Rasulullah SAW takkan tak percaya lagi. Macam mana kamu cakap kamu percaya kepada Rasul? Nak jadi ke macam yang dikatakan penduduk Taif, penduduk Taif yang mula-mula lah maksud saya, mula menentang Rasulullah SAW. Nak jadi ke macam tu? Tapi Rasulullah tetap mendoakan, macam kami juga mendoakan, ya Allah jangan kau apa-apakan. Besok akan datang penduduk Taif ni akan beriman kepada aku. Rasulullah SAW cakap. Itu doa Rasulullah SAW. Kami samalah. Kami ikuti apa yang Rasulullah doa tu. Seperti Syazib beritahu, doa supaya mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat kefahaman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat kesedaran supaya kita sama-sama bawa kenal diri kenal Allah. Kita dah penghujung. Kita nak masuk kepada alam zaman Imam Mahdi tak lama lagi. Jadi kita nak bersama-sama bawa la ilaha illallah, bukan sebut tapi meyakini, mengimani dalaman la ilaha illallah, menafikan keakuan diri yang ada hanya Allah. Itu yang manis dari pahit. Kita akan bersama-sama. Gendang bunyi pun, gendang yang perang akan bunyi, kita pun akan sekali bersama-sama dengan Imam Mahdi, bersama-sama dengan pengikut-pengikut Imam Mahdi. Kita akan bersama-sama menaikkan yang dikatakan la ilaha illallah. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang diucapkan oleh sahabat-sahabat, teman-teman kita, saudara-saudara kita semua tidak lain daripada khatir Rabbani, daripada kalimat-kalimat kudus, daripada kalimat-kalimat Rabbi yang tidak lain mengajak kita sama-sama mengesahkan Allah dengan tulus ikhlas untuk berajakkan kepada kita kembali benar-benar berada dalam keadaan sentiasa mengesahkan Allah seperti mana Allah mengesahkan dirinya. Inilah panggilan-panggilan yang seperti mana Pak Lang bagi tahu, tak ada perkataan yang lebih baik, waman ahsanu qaulan min da'a ilallah, melainkan orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar, tanpa ada imbalan, tanpa ada kepentingan apa pun. Ini sebaik-baik perkataan, sebaik-baik perangai, sifat. Ya, ini sifat ini adalah sifat daripada Rasul, Nabi-Nabi, para wali Allah. Semuanya bersifat mengajakkan kita kepada Allah supaya kenal, dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucap oleh teman-teman, alhamdulillah. Saya nak memendekkan keadaan ini, masa tak mengizinkan lagi, cukuplah sampai sini. Kita sama-samalah mengajakkan lagi. Setelah kita mendapat berita gembira seperti mana Nabi Muhammad SAW mendapat berita gembira, iaitu kita dah dapat Allah Ta'ala tak ada keakuan diri, itu nikmat yang paling besar. Maka kita wan nazirah, bersungguh-sungguhlah menyampaikan kepada sekalian keliling kita. Mana pun kita pergi, kita ajakkan dengan kasih sayang supaya mereka juga dapat berita gembira yang seperti mana Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW. Nabi-Nabi, para wali tidak lain, mereka ni adalah membawa berita gembira, iaitu mereka dah lebur, hilang keakuan diri, dileburkan oleh Allah, difanakan oleh Allah, dan mereka tidak nampak yang lain. Semuanya kalian alam ini mereka nampak adalah bahagia, iaitu Allah. Merasakan yang wujud hanya Allah, tidak ada keakuan dirinya. Maka dia bahagia di situ, dia tenang di situ. Maka dia nak ajakkan supaya merendahkan dirinya balik, mengajakkan manusia untuk mendapatkan berita gembira yang mereka dapat. Mereka merendahkan diri, mereka pergi kepada kita semua. Jangan kita ingat, si Aziz ni nakkan kepada kita. Bukan. Kita dah cukup hasbunallah wa ni'mal wakil. Cuma kita sayangkan. Seperti Nabi Muhammad sayangkan umat, kita diberi sifat begitu oleh Allah. Wa nazirah.
dalam Wan Nazirah menyampaikan tu ada kasih sayang. Iaitu kasih sayang tu kita nak pergi ke, tak kira memilih apa siapa pun, pangkat rendah ke apa tak kira, kita nak semua dapat, iaitu berita gembira yang Nabi Muhammad SAW dapat, yang mana Allah memberitahu, iaitu bila kita dah kenal diri, kenal Allah, itulah berita yang paling nikmat, paling gembira. Itu yang kita nak bahagikan, itu yang kita nak nazirkan, sampaikan, di mana Allah suruhan daripada Allah Subhanahu Wa, tidak lain, untuk bukan kita nakkan kepentingan, bukan kita nak pengaruh yang banyak, tak ada, tak. Itu semua kita tak fikir. Kita fikir buat tu untuk sampaikan sebanyak-banyak manusia supaya dapat berita gembira. Apa itu? Kenal diri, kenal Allah. Tu berita gembira. Tak ada yang lebih gembira lagi. Alhamdulillah. Saya rasa terima kasih banyak atas perhatian semua. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan dalam menyampaikan, ada rasa keakuan diri. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi. Boleh sempat.